Sudah ikrar terucap sudah. Inilah jalan kita, Pakatan Harapan Rakyat, pilihan rakyat untuk kita. Reformasi, 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 reformasi. Alhamdulillah, sekali lagi kita mencatat sejarah yang membanggakan dengan kita telah melangkah satu manifesto Pakatan Rakyat sebelum pilihan raya. Dalam sejarah, tradisi gabungan dan muafakat di antara parti-parti selalunya itu terjalin setelah selesai pilihan raya. Kita memulakan satu eksperimen baru yang menarik, bukan saja di rantau ini, malah di dunia. Karena ketiga-tiga parti, PAS, DAP, dan Keadilan, memulakan muafakat secara erat sejurus selepas mengenang pilihan raya 2008. Dan seperti mana disebut oleh Saudara Wan Eng dan Tuan Guru di awal, ada di kulitku, ada permasalahan berbangkit, ada ketegangan dalam, tetapi setiap kali kita dapat mengatasinya dengan lebih yakin dan lebih kukuh seperti mana yang kita saksikan setelah kita dapat merayakan suatu ikrar dan muafakat bersama, hasil kerja yang sungguh-sungguh kuat dari berbagai lapisan pimpinan. Dan izinkan saya selain mengucapkan penghargaan kepada pimpinan, kepada sekretariat, dan kepada tokoh-tokoh tenaga muda dalam ketiga-tiga parti yang sebenarnya jauh lebih berjasa dalam melangkah manifesto ini. Edmund Burke pernah menyebut, "The arrogance of age must submit to be taught by youth." Dan ini bukan mudah bagi orang-orang lama seperti kami untuk dapat mendengar kuliah berterusan dari pimpinan muda yang mau mengatur dasar, memberikan rangsangan dan cadangan yang akhirnya dapat meyakinkan barisan pimpinan Pakatan Rakyat untuk menerima dokumen penting manifesto Pakatan Rakyat. Berbeda dari slogan harapan kepada generasi muda, dan selalu kita ungkapkan dari semangat dan makna dalam Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita cuba melaksanakan, memastikan bahwa generasi muda kita itu terpaut dengan kekuatan akidah dan etika akhlak, dan di samping itu dapat membantu memberikan rangsangan kepada kita. Jadi pada hari ini kita harus menelaah dan berbeda dari slogan yang dibuat oleh Barisan Nasional, menarik minat kalangan muda, tetapi orang-orang muda itu hanya ditarik untuk mengundi mereka. Kita dapat barisan pimpinan pemuda yang bersama-sama dalam angkatan pimpinan Pakatan Rakyat. Itu beda ya. Dan kedua, daripada usaha menarik minat mereka dengan memberikan ruang untuk mereka berpesta-pestaan, kita dalam Pakatan Rakyat telah dapat mencungkil bakat muda dan teruji dengan mengemukakan beberapa isu pokok yang kita terima dalam manifesto hari ini. Jadi tahniah kepada rakan-rakan muda. Sudah, saya hanya mengulangi apa yang pernah yang sudah diucapkan oleh Saudara Wan Eng dan Tugu Hadi, yaitu semangat dan muafakat Pakatan Rakyat itu terlalu kritikal dan mesti dimantapkan. Kami di kalangan pimpinan bekerja dan ini perlu dilaksanakan di semua peringkat. Dan ujian kejayaan kita kali ini
ialah muafakat yang cukup erat di kalangan semua pimpinan di setiap peringkat, memastikan setiap calon yang diketengahkan itu menjadi calon kita bersama, calon PAS, DAP, keadilan, menyerang UMNO dan Barisan Nasional dan mengalahkan mereka pada kali ini. Tetapi berbeda dari muafakat biasa, muafakat ini hanya bukan soal merebut kuasa. Ia harus tercerna dari keikhlasan kita menterjemahkan janji kita dalam bentuk amal. Sebab itu hal yang pertama dilakarkan adalah soal bukan saja muafakat pakatan, tetapi menerima kenyataan kepelbagaian kita dalam negara ini. Dan ini ujian besar kerana serangan UMNO terutama dan PAS menjadi mangsa selain daripada kami yang di kalangan Melayu dalam keadilan, ialah bahawa peta sejarah, landscape politik itu berubah kerana kuasa Melayu terhakis, dan kuasa Melayu itu terhakis kerana yang disebut dan dituamah oleh UMNO, pengkhianatan PAS dan pimpinan Melayu dalam keadilan. Kita jawab dan harus jawab dengan tegas. Tidak harus mengambil sikap bermaaf dan defensif. Yang mengkhianati amanah, yang merompak kekayaan, yang mencuri bala, yang mengambil saham, yang mengambil kontrak dan komisen, sehingga permit taksi dan akhirnya wang lembu, itu adalah pimpinan UMNO yang mengkhianati amanah Melayu. Dan kita bertanggungjawab untuk mengembalikan maruah ini dan human dignity. Dan saya percaya dengan melaksanakan ini, majoriti Melayu juga akan mendapat manfaat. Dan saya tekankan masih isu yang pertama, yaitu pengiktirafan hak rakyat. Kita bicara di kalangan masyarakat Melayu, masyarakat Cina, India, Dayak, Kadazan. Tapi kita jangan lupa, masing-masing ada keprihatinan masing-masing. Ada luka derita, ada sensitiviti masing-masing. Bila bekas Perdana Menteri mencabar hak kewarganegaraan Datuk Ambiga, itu bukan soal individu, itu soal pelembagaan, soal hak asasi, soal jaminan rakyat. Bila Tun Dr. Mahathir mempertikai janji yang termaterai dalam perjanjian perlembagaan 1957 dan hak kewarganegaraan masyarakat Cina India, bukan masanya untuk orang Cina atau India saja jawab, tetapi inilah cabaran penting bagi pimpinan Pakatan Rakyat, bahawa kita harus muncul hanya sebagai pemimpin Melayu atau pemimpin rakyat negara ini, mempertahankan hak setiap orang Melayu, Cina, India, Dayak atau Kadazan. Dan begitu juga bila dibangkitkan soal RCI baru-baru ini, sementara kita akui dan kita tidak pertikaikan hak sesiapa untuk mendapat dan hak kewarganegaraan melalui proses yang telus dan teratur, kita mempertikai cara, dan sekarang terbukti penipuan, bersekongkol dengan Suruhanjaya Pilihan Raya dan elemen rasuah yang jelas. Kita minta supaya bukan saja kajian dan pemerhatian dibuat seperti mana kes Badan Kehakiman dalam kes VK Lingam, ya, bukan saja pemerhatian tetapi tindakan supaya menghentikan segala kegiatan yang merusakkan dan menghakis keyakinan rakyat kepada sistem dalam negara ini. Maka apa yang kita saksikan di Sabah itu bukan khusus bagi Sabah.
seperti mana kita sebut di parlimen yang juga disebut oleh YB atau Wilfred Bumburing sebentar tadi. Kesan RCI itu berlaku di Selangor, di wilayah Persekutuan dan di selatan Johor. Kerana jumlah yang dipindahkan untuk anticipate RCI itu sangat ketat. Yang kedua ini soal keangkuhan kuasa. Bila kita bicarakan soal penindasan, pemerasan, pemunggahan kekayaan bagi golongan kecil. Dan ini kalau kita lihat manifesto Pakatan Rakyat ini, pada asasnya adalah suatu pertembungan dua sistem yang berbeda. Dia bukan hanya pimpinan. Kadang-kadang kita terlalu terdorong untuk kaitkan soal tokoh parti atau parti dalam pertembungan ini. Sebab itu saya lebih cenderung seperti mana disebut sebentar tadi oleh kedua-dua rakan kita. Yang berlaku dalam senario sekarang, walaupun melalui proses pilihan raya, ialah kebangkitan rakyat. Kita harus sedar bahawa rakyat yang bangkit menuntut perubahan, dan kami kalaupun diamanah sebagai pimpinan hanya pemangkin dalam proses itu, bukan penentu proses tersebut. Hilangkan sikap keangkuhan kita untuk merasakan bahawa kita sangat penting sehingga lupa bahawa yang rakyat tuntut itu kebebasan, hurriyah. Yang rakyat tuntut itu wal-izzah, wal-karamah, wal-adalah. Ini yang dirumuskan oleh dalam buku terbaru Syekh Khardawi, Thawrah Shah, yaitu kebebasan, membina kekuatan mereka, membina human dignity, maruah sebagai manusia, dan akhirnya menegakkan keadilan sejagat. Bila kekayaan itu dipunggah untuk segelintir kecil, terus menerus, dan dekat pilihan raya ini kita dapati lebih banyak projek raksasa diluluskan. BRIM jelas kita tahu, tetapi untuk memberikan BRIM yang diwar-warkan sebagai program penting kempen UMNO Barisan Nasional, mereka juga meluluskan banyak projek-projek mega tanpa tender kepada syarikat-syarikat kroni untuk mengaut kekayaan sebanyak mungkin dalam masa 1-2 bulan ini, untuk membantu lagi mereka bukan saja mencuri dan merompak, malah menggunakan untuk membeli undi rakyat. Jadi kita harus waspada, saudara. Waspada dengan taktik terbaru mereka, waspada dengan penipuan yang akan bertambah, dan fitnah berterusan. Kita tengok setiap malam sekarang di corong-corong televisyen itu serangan terhadap pimpinan tentunya, tapi 2-3 hari ini kembali giliran Tuan Guru Ning Aziz. Jadi 2 malam ini saya diberi cuti karena tumpuannya pada Tuan Ning Aziz. Ini isu BRIM. Kita lihat video kenyataan yang sebenar masih diputar belitkan. Nasihat supaya rakyat jangan diperlembukan, ditafsir oleh TV3 sebagai tuduhan rakyat itu lembu. Yang lembu itu yang mencuri lembu. Jadi sebab itu kita bagi penyokong-penyokong Tegar tidak terkejut, tetapi kita harus tentukan bahawa hal ini tidak berulang. Dan memang kita tahu di kalangan tumpuannya sekarang di kalangan masyarakat Melayu ialah bagaimana peta dan landscape politik itu beralih. Saya jawab, kenyataan negara setelah merdeka lebih setengah abad mesti terima the new realities. The new realities itu bukan lagi politik acuan perkauman. The new realities itu adalah politik yang mengiktiraf human dignity dan principle of justice yang mesti ditegakkan. Dan kalau ini kita faham, maka kita boleh leborkan faham
perkawaman. Saya nak sentuh juga tentang prestasi Pakatan Rakyat. Dan ini di hampir kebanyakan ceramah. Saya menceritakan peranan Tuan Guru Ning Aziz, Tuan Guru Hadi Awang di Terengganu dulu, Saudara Lim Guan Eng, Ustaz Azizan di Kedah dan Tan Sri Khalid. Saya tekankan, dalam sejarah politik negara bangsa, di negara kita, di rantau, malah dalam sistem politik antara bangsa, isu paling pokok adalah tata kelola kerajaan yang baik. Central focus and issue is good governance. Dan good governance itu tercerna dari pimpinan yang berakhlak dan baik. Sebab itu, kes Tuan Guru Ning Abdul Aziz sebagai Menteri Besar selama 22 tahun itu menjadi kekuatan kita. Dalam sejarah mutakhir, sukar dicari di Malaysia, di rantau, seorang yang menjabat jawatan penting, mengetuai negeri selama 22 tahun, tidak merompak kekayaan, tidak mencuri harta, tidak mencari saham, tidak mencuri mendapat elang tambahan, dan pastinya tidak mencuri seekor lembu pun. Dan ini kekuatan. Justru kerana kekuatan itulah maka beliau menjadi tumpuan serangan. Dan ini juga modal penting dalam Pakatan Rakyat, good governance. Saya orang Pulau Pinang, saya di Parlimen Permata Ampau, tapi saya sebagai orang Melayu, terang-terang saya mengatakan, saya bangga mendapat seorang Ketua Menteri Lim Guan Eng yang mempamerkan sikap yang bersih dan prihatin. Bukan kita setuju semua, kita bangkitkan concern dan keprihatinan masyarakat Melayu. Dan oleh kerana beliau tidak mengakui dia tahu semua penyelesaian, dia dengar dengan teliti masalah perumahan umpamanya, dan segera meluluskan projek perumahan mampu milik kepada rakyat RM1,5 bilion. Dan tentu ini tidak diharapkan. Jadi kita meletakkan kita dalam keadaan seolah-olah mesti memberikan penjelasan. Sebab itu saudara, untuk Pakatan Rakyat kita mesti berani untuk menjelaskan anak Melayu, anak Cina, anak India, anak Dayak, anak Kadazan, mesti berani tanpa mengira dari parti mana. Tuan Guru Ning Aziz pas, tetapi dari segi moral dan integriti sebagai seorang pemimpin, dia itu contoh terbaik bagi Pakatan Rakyat. Lim Guan Eng, Cina, bukan Cina seberang Cina, Cina di AP, yang digambarkan sebagai pelampau. Tetapi kita harus dengan bangga menyatakan, dalam sejarah di negeri Pulau Pinang, belum kita dapat seorang pemimpin, seorang ketua menteri yang pertahankan prinsip ketelusan, kebersihan, anti rasuah dan cekap dan efisien seperti mana beliau. Tan Sri Khalid contoh tokoh korporat di negeri Selangor, di bawah pentadbiran dia dapat mencatat lebihan rekod angka terakhir dalam keadaan Malaysia sakit dengan defisit yang parah. Beliau dengan rakan-rakannya Pakatan Rakyat Negeri Selangor mencatat lebihan 2.6 bilion ringgit rekod. Sudah, ini kekuatan kita, bukan janji. 2008 kita janji, 2013 kita janji, tetapi kita buktikan yang tidak mungkin dicabar oleh mana-mana pemimpin UMNO. Sudah tanya, mana dia pemimpin UMNO yang boleh saing ketokohan, pribadi dan integriti seperti itu Guru Ning Aziz? Nah, mana pemimpin atau ketua menteri atau menteri besar yang boleh saing Lim Guan Eng dari tahap kecekapan, kebersihan dan efisiensi
transparansi seperti mana yang berlaku dan kita lihat di Pulau Pinang. Mana menteri besar seperti Tan Sri Khalid yang mengurus negeri dengan tekanan dan serangan begitu kuat dari kerajaan persekutuan, tetapi masih bertahan memberikan yang sebaik kepada rakyat dan rekod surplus 2,6 bilion ringgit. Jadi saudara, ini modal kita. Kemudian dengan tenaga muda kita telah mengemukakan beberapa cadangan yang dikatakan oleh Datuk Seri Najib akan memufliskan dan membengkrapkan negara. Tetapi bila kita minta rakan-rakan dalam badan-badan dakwah, badan-badan Islam, JIM, ABIM, yang sebenarnya menimbulkan, mempertahankan, membantu kita memberikan penjelasan dalam banyak isu. Badan-badan NGO soal tanah adat di Sabah dan Sarawak. Dan yang paling ketara, bila muncul bukan sahaja bekas-bekas tentera, tetapi mantan-mantan jenderal yang bersama kita. Kepada Jenderal Besar Datuk Ghafir dan rakan-rakannya, saya ingin mengatakan pernyataan anda itu berarti bukan sekadar meminta kami merenung satu aspek yang penting. Dasar pertahanan negara itu tidak boleh dikompromi. Pembelian senjata yang terbaik tanpa rasuah dan komisen juga suatu yang mesti kita laksanakan. Kebajikan tentera, askar mesti didahulukan kerana mereka ini bukan kuli kita untuk kita berikan latihan yang kasar kemudian menjadi pemandu teksi yang dipunyai oleh pemimpin-pemimpin UMNO perniknya. Dan saya sangat terharu beritahu kepada Tuan Guru Hadi dan YB Guan Eng sebentar tadi, kerana tekanan mereka satu aspek yang penting. Saudara, kita tidak overconfident. Kita mesti juga ada humility untuk terima kita berdepan dengan Suruhanjaya Pilihan Raya yang belum bebas dan bersih. Tetapi kita yakin insya-Allah kita mampu tawan Putrajaya. Dan untuk itu kita perlu bagi jaminan. Pertama, menang dan jumlah kursi yang cukup meyakinkan. Tidak boleh menang 2 dengan 3 kerana kita berlawan dengan orang-orang yang kasar dan tamak haloba. Dan harus memikirkan peralihan kuasa yang aman. Jadi bila Jenderal Datuk Ghafir datang menjelaskan tahap profesionalisme Angkatan Tentera, bahawa mereka ini tunduk kepada king and country, maknanya perlembagaan dan rule of law, dan menjamin bersama dengan rakan-rakan, bukan 2-3, belasan tokoh-tokoh besar tentera untuk membantu dalam proses peralihan yang aman. A categorical assurance being given, a strategy being planned to ensure a smooth, peaceful transition of government in the event we win the elections. Dan untuk itu, kepada pasukan tentera, bagi pihak rakan-rakan semua Pakatan Rakyat, saya tabik hormat kepada mereka. Dan ini isu yang juga penting kerana ramai yang tanya. Orang yang penuh temboloknya dengan kekayaan dan kuasa tak mampu melepaskan dengan mudah. Kita mengulangi. Kita berhasrat untuk mengambil alih kuasa bukan untuk berdendam,
bukan untuk silih berganti masuk penjara, keluar penjara. Tidak. Kita belajar dari apa yang berlaku di Bangladesh. Pemimpin-pemimpin Islam, terutama dari jamaah Islami, ditangkap, dimasukkan penjara, dituduh dalam kesalahan tahun 1971. Negara tidak akan aman dan masa depan tidak akan terjamin. Oleh demikian, kita harus tegas bahawa insya-Allah mengambil alih kuasa itu adalah untuk memenuhi agenda program rakyat, bukan untuk balas dendam. Yang perlu dibuat hanyalah mengambil balik wang yang dicuri, itu saja. Umpamanya permit taksi yang dibolot oleh pemimpin UMNO, serah balik kepada pemandu taksi. Wang NFC 256 juta ringgit, wang penternak ambil balik, kembali kepada penternak sendiri. Ini sebagai contoh tindakan diambil tanpa melupakan proses dan rule of law. Tadi pemimpin bahagian strategi pilihan raya menyebut tentang merombak undang-undang perjanjian. Saya ingin mengulangi apa yang Majlis Pakatan putuskan. Pertama, kita tidak akan sentuh mana-mana perjanjian yang dimeterai sebelum ini, melainkan terbukti ada penipuan, ada peruntukan yang jelas tidak adil, seperti mana kelulusan Lainas yang kita anggap kompromi keselamatan rakyat, maka kita harus ambil tindakan. IPP di mana keuntungan dibolot oleh segelintir kecil dan rakyat dipaksa membayar kadar elektrik yang tinggi, itu harus dirombak. Dan untuk pesawah-pesawah padi, penswastaan bernas untuk syarikat kroni, untungnya bilion ringgit dalam beberapa tahun ini, tetapi penanam padi tidak mendapat manfaat. Maka kita harus rombak perjanjian supaya penanam padi mendapat manfaat. Kepada Tan Sri Khalid, saya ucap terima kasih kerana cadangan pengambil alih air, syarikat air Syabas yang terakhir dikemukakan itu menjamin saham milik kepada setiap anak Selangor, dan ini memang luar biasa. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih dan tahniah kepada semua. Mendoakan kepada Allah SWT mudah-mudahan diberikan kekuatan dan taufik dan hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.